ini adalah soalan kuantitatif 5. Dalam ekonomi 3 sektor, okey, jadi sekarang Miss nak tanya sikit. Ekonomi 3 sektor itu adalah terdiri daripada siapa? Isi rumah, Hmm. firma Hmm. dan kerajaan. Okay, thank you. So sekarang 3 sektor itu bermaksud sudah ada kerajaan masuk dah. Kalau ada kerajaan sudah masuk, bermaksud dia mesti ada perbelanjaan kerajaan dan dia juga ada struktur pencukaian. Okay, kita cuba tengok. Masih sama dia ada diberi fungsi penggunaan C sama dengan 1000 tambah 0.75 YD. Okay, sekarang Miss nak tanya. Apakah rumus YD? YD sama dengan C tambah S. Okey, selain daripada C tanpa S, masih ada satu rumus lagi. Y tolak T, Miss. Yes, good. Okey, jadi sekarang walaupun anda kata Miss, YD sama dengan C tanpa S, tetapi yang kita tekankan dekat sini, yang kita guna adalah YD sama dengan Y tolak T. Okey, so itu adalah berkaitan dengan YD ya. Kemudian dia bagi I sama dengan 1000 juta, G perbelanjaan kerajaan 500 juta. Dan cukai lamsam T 200 juta. Berdasarkan maklumat di atas, kita cuba tengok soalan A. Bentukkan fungsi penggunaan selepas cukai. Okey, kalau katakan yang sebelum cukai punya, inilah jawapan dia. Okey, kalau sebelum cukai, belakang dia ada YD punya. Tetapi kalau selepas cukai, fungsi penggunaan kita, dia hanya akan jadi C sama dengan A tanpa B Y sahaja. Belakang sudah jadi Y dah. Untuk maklumat anda, bagi ekonomi 3 sektor, anda kena bezakan betul-betul antara YD dengan Y. Okey, sebab dia bukan lagi macam ekonomi 2 sektor. Sebab 2 sektor itu, kan kita kata T sama dengan kosong kan? Kan YD sama dengan Y tolak T. Kalau T kosong itu, kita akan dapati bahawa YD sama dengan Y. Ingat, ini adalah ekonomi 2 sektor. Tetapi apabila kita masuk ekonomi 3 sektor, YD dengan Y itu tak sama dah. Dia akan memberi maksud yang berlainan. Jadi sekarang saya ulang, kalau fungsi penggunaan sebelum cukai, inilah fungsi penggunaan sebelum cukai. Belakang ada YD punya. Kalau selepas cukai, tak ada YD. Okey, sekarang Miss akan tunjukkannya. Okey, A. Salin semula fungsi penggunaan tadi. C sama dengan 1000 tambah 0.75 YD. Kan tadi anda pun sudah tahu rumus YD sama dengan Y tolak T. Jadi kita pun gantikan Y tolak T. Lepas itu, kita sepatutnya sudah ada maklumat T. Okey, nanti kita tengok semula soalan itu. Y ini tulis semula, T kita akan gantikan nilai dia. Jadi T kita itu adalah cukai lamsam. Untuk maklumat anda, cukai lamsam itu juga sama dengan cukai sekaligus. Okey? Di mana kita kata dia sama dengan 200 juta. Jadi kita pun gantikan 200. Okey, selepas itu anda pun selesaikanlah. Sini 1000 tambah 0.75 ini darab ya, jadi Y. Okey, kemudian yang ini darab dengan ini dia akan jadi 150. Jadi sekarang ini adalah fungsi penggunaan yang baru. Anda letak C1. Ataupun kalau tak nak, anda boleh tulis CT. T itu maksudnya selepas cukai punya. Okey, pilih mana-mana satulah. Dan biasanya kalau anda tengok buku, okey, kebanyakan buku dia tulis yang inilah C1. Pilih salah satu saja. Jadi sekarang yang ini, sila beritahu saya jawapan anda tu berapa? 850 tambah 0.75Y. Yes, okey, itulah jawapannya. Jadi anda boleh nampak belakang sini, kalau selepas cukai, dia hanya Y saja. Okey, inilah dia selepas cukai. Sekali lagi saya ingatkan, sebelum cukai, dia adalah YD. Jadi selesailah untuk soalan A ini. Okey, kemudian kita sambung dengan soalan B. Bentukkan fungsi tabungan sebelum dan selepas cukai. Jadi ingat, fungsi S itu kalau sebelum cukai, belakang ini mesti ada YD. Kalau selepas cukai, dia jadi Y sahaja. Okey,
Sekarang kita akan tunjuk bahagian B ya. Kita akan cari yang ini dulu sebelum cukai. Jadi sekarang Miss nak tanya, apakah fungsi ataupun kita kata fungsi S lah ataupun rumus S? Negatif A Hmm? tambah dalam kurungan 1 tolak B Hmm. tutup kurungan Y. Sebelum cukai. Sebelum YD. Okay, thank you. Jadi pastikan kalau sebelum cukai kita kena tunjuk YD ya, tadi Miss sudah beritahu. Okey, yang ini kita nak kalau nak dapatkan fungsi S ini kita mesti ubah sesuai daripada fungsi C. Jadi fungsi C yang anda ambil itu, jangan pula anda kata, Miss ini sudah siap saya ambil yang ini. Salah. Apa-apa pun anda mesti rujuk yang asal punya. Tengok yang original punya, yang ini. Ini yang asal punya kan? Okey, jadi fungsi S kita yang asal punya, yang YD punya, kita pun buat ubah sesuai daripada fungsi C ini. Jadi sekarang saya nak tanya, apakah fungsi S dia? Kalau ubah sesuai daripada sini, Negatif 100, 1000 tambah 1 tolak 0.75. yes, good. Itulah dia. Kita hanya ubah sesuai saja. Tadi A itu 1000, sekarang anda jadikan dia sebagai negatif 1000. Tanpa buat kurungan, 1 tolak 0.75. Ingat, B ini adalah merujuk MPC. MPC ke 0.75 kan? Jadi kita gantikan saja. YD. Maka fungsi S sebelum cukai ya, dia akan jadi negatif 1000 tambah 0.25 YD. Itulah jawapan dia. Ingat, yang ini adalah sebelum cukai. Tetapi sekarang soalan B itu, dia tanya apa? Dia tanya selepas cukai juga, selain daripada sebelum. Jadi ingat, kalau selepas cukai, belakang dia hanya jadi Y sahaja. Okey, kalau jadi Y sahaja, kita kena tunjuklah yang ini. Step dia, S sama dengan negatif 1000 tambah 0.25. Apakah rumus YD? Sama dengan Y tolak T. Okey, thank you. Y tolak T. Gantikan sahaja. Kemudian salin semula 0.25 Y tolak T. Dan tengok semula T kita adalah cukai. Cukai itu berapa? 200. Jadi kita pun masukkan 200 dekat sini. Okey, jadi dia akan jadi negatif 1000 tambah 0.25Y. 0.25 ini darab dengan 200, maka kita akan dapat 50. Jadi sekarang ini adalah S baru. Ataupun kalau you nak tulis ST pun boleh. Okey, dia akan jadi berapa ya? Negatif 1050 tambah 0.25Y. Okey, thank you. Itulah jawapan dia. Okey, betul ya. Jadi sekarang sekali lagi saya ingatkan, kalau katakan sebelum cukai, belakang dia ada YD punya. Kalau fungsi S selepas cukai, belakang dia hanya ada Y sahaja. Bezakan kalau sudah masuk ekonomi 3 sektor itu, ingat YD tidak sama dengan Y dah. Kena bezakan betul-betul. Okey? Jadi kita pun telah selesai jawab soalan A dan B inilah. Okey, itu cuba bentukkan fungsi penggunaan dan fungsi tabungan. Okey, kita sambung. Soalan B. Lakarkan raja bagi fungsi penggunaan dan fungsi tabungan. Okey? Kan hari itu kita belajar ekonomi 2 sektor, memang kita lakar fungsi C kan? Dan fungsi S kan? Miss pun telah tunjukkan. Tapi masa kita lakar itu adalah sebelum cukai. Sebab masa itu tak ada cukai pun. Tapi sekarang kehendak soalan dia bukan nak sebelum sahaja. Dia nak selepas juga. Jadi sekarang kita akan fokus yang ini dulu. Yang sebelum cukai dikenakan. Kalau sebelum cukai dikenakan, okey, ingat, okey, dia akan jadi fungsi yang kita pakai ya, kita akan pakai fungsi ini. Sebelum cukai punya, yang ini. Okey. Selain daripada ini fungsi C kan. Lagi satu fungsi S yang kita akan fokuskan yang sebelum cukai punya, yang ini. Okey, kita akan fokus dan lakar kedua-dua fungsi ini dulu. Okey, sekarang misalkan tunjukkan lakaran raja dia ya. Okey, C berkaitan dengan lakaran raja. Ingat, fungsi C kat atas, fungsi S dekat bawah.
Okey, kita letak asalan dulu. Kan tadi saya kata ini adalah berkaitan dengan fungsi penggunaan kan? Jadi sekarang, paksi Y sini, apa yang perlu dilabelkan? C. Okey, sinilah. Y. Okey, thank you. Sekarang yang ini berkaitan dengan fungsi tabungan. Sekarang ni saya tanya, yang ini, apa yang perlu dilabelkan? Tabungan. Fungsi S. tabungan. Ya, S. Sinilah. Y. Okey, thank you. Jadi sekarang fungsi C ini, first step, apa yang kita kena lakar? Kira apa tu? Y sama dengan C Okey, mula kat mana? dari asalan Okey, berapa darjah tu? 45. Okey, thank you. 45 darjah. Kan, sini C kan, sini Y kan, separuh. Jadi Y sama dengan C. Okey, itu je. Sekarang barulah kita lakar fungsi penggunaan. Fungsi penggunaan dia kan tadi sudah beritahu yang ini. C sama dengan 1000 tambah 0.75 YD. Okey, jadi kita pun antaikan 1000 itu. Sebab kalau YD sini kosong, C jadi 1000 kan. Okey, agak-agak 1000 kat sini katakan. Sinilah 1000. Jadi kita lakarkan fungsi C kita. Okey. Terlalu panjang ya. Okey, lepas tu anda pun tulis C sama dengan 1000 tambah 0.75. Okey, pastikan belakang itu anda tulis YD. Okey, itulah cara kita nak jawab. Okey, sekarang kita cuba tengok titik ini. Titik ini merujukkan bahawa Y sama dengan C ya. Okey, sebab ini adalah sebelum cukai dikenakan. Kalau katakan sebelum cukai, masa itu tak ada cukai lagi. Jadi, kalau sekarang saya nak cari titik ini, apakah nilai dekat sini, saya akan tunjukkan pengiraan dia dengan menggunakan Y sama dengan C. Jadi, C kita gantikan 1000 tambah 0.75. Kan tadi saya kata YD sama dengan Y tolak T kan. Tapi kat sini anda kena tahu ini adalah sebelum cukai. Kalau sebelum cukai, maksudnya masa itu kita tak kenakan cukai lagi. Jadi kita akan gantikan sifar dekat sini. Okey, maka dia akan jadi Y sama dengan 1000 tambah 0.75 Y. Dah selesai kan? 1 tolak 0.75Y, ini 1Y ya. Sama dengan 1000. 0.25Y. 0.25Y ya. Sama dengan 1000. Sila kira kan Y saya dapat berapa? 4,000. 4,000. Jadi 4,000 yang anda dapat itu sila masukkan dekat sini. Ini jadi 4,000. Sebab titik ini menunjukkan semua pendapatan anda telah dibelanjakan. Itulah sebab kita pakai Y sama dengan C. Okey, kemudian buat total lain sambung ke bawah juga. Okey, yang ini sebenarnya adalah fungsi S ya. Okey, dan kalau sini 4,000, sini pun akan jadi 4,000. Okey, apabila semua pendapatan kita telah dibelanjakan, tabungan kita jadi sifar. Okey, so pastikan fungsi S kamu adalah sifar dan melalui titik sini. Okey, sekarang Miss tunjukkan fungsi S kita tu. Negatif 1000 tambah 0.25Y. Jadi anda agak-agak negatif 1000 itu, okey, katakan kat sini lah. So anda pun tulis negatif 1000. Okey, sudah ada satu titik kat sini kan? Okey, sambungkan kedua-dua titik ini supaya anda boleh dapat fungsi S sebelum cukai dikenakan. Okey, dan anda pun tulis S sama dengan negatif 1000 tambah 0.25 YD. Okey, kalau katakan anda nak buktikan macam mana anda nak dapatkan 4,000 pada S sama dengan sifar kan? Kan tadi kita pun sudah bincang bahawa kalau semua pendapatan dibelanjakan, tabungan kita sifar. Jadi S sama dengan kosong. So, S kosong, apakah fungsi S anda? Inilah fungsi S. Jadi, anda pun tulis negatif 1000 tambah 0.25 YD. Kan tadi saya sudah kata, ini adalah sebelum cukai dikenakan. Kalau sebelum cukai dikenakan, konsep dia sama dengan ini. Anda gantikan Y tolak kosong.
So kalau Y tolak kosong, nanti dia akan jadi balik macam inilah. Sama dengan kosong. Okey, jadi sekarang anda pun cuba tengok 0.25Y ini pindah ke belakang 1000. Sama dengan tadi kan, pengiraan dia 0.25Y sama dengan 1000. Maka Y sama dengan 4000. Kita buktikan, kita dapat yang ini. Okey, itu dan kita lakukan ini, itu adalah sebenarnya berkaitan dengan fungsi C dan S sebelum cukai dikenakan. Okey, sekarang kita nak tambah lagi satu. Sebab soalan dia bukan kata sebelum cukai. Dia nak juga selepas cukai. Kalau selepas cukai punya, okey, fungsi C kita yang baru punya, dia akan jadi yang ini. 850 tambah 0.75Y. Okey, 850-nya, anda cuba tengok. Sini 1000. 850 itu berada di atas ke berada di bawah? Ke bawah, Miss. Okey, jadi kita tulis siap-siap dulu. Ini 850. Okey, dan kemudian kita cuba tengok 0.75Y. Tengok yang ini. Pun sama 0.75Y. Bermaksud ini walaupun kita kata MPC kan. MPC ini kalau dari segi matematik, dia sebenarnya merujuk kepada kecerunan. Maksudnya kecerunan dia adalah sama. Jadi dia akan jadi selari. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan fungsi C yang baru. Inilah dia. Dan jangan lupa labelkan. C1 sama dengan 850 tambah 0.75. Ingat, belakang ini hanya Y sahaja. Sebab dalam jawapan anda akan tunjuk Y kan? Ini adalah selepas cukai dikenakan. Okey, jadi sekarang titik ini merujukkan Y sama dengan C yang baru. Dengan cara yang sama, macam ini punya, tolong saya cari pendapatan dia tu berapa. Okey, Y sama dengan C1. Okey, Y ini macam ini tulis semula. C1 kita guna yang ini. 850 tambah 0.75Y. Okey. 1Y ini pindah ke depan. 1Y tolak 0.75Y. Dia akan jadi 0.25Y. Sama dengan 850. Okey. Sekarang Y sama dengan berapa? 3,400. Ya, itulah jawapan anda. Sebab sekarang kita berdasarkan fungsi penggunaan yang baru. Okey, jadi Y sini 3,400. Okey. Okey, dan apa yang Miss nak simpulkan dekat sini? Okey, apabila faham konsep ini ya, apabila cukai dikenakan, cukai itu teks ya, kita dapati bahawa YD itu pendapatan boleh guna kita akan turun. Dan kemudian dia akan menyebabkan C turun. Itulah sebab anda boleh nampak fungsi C kita sudah turun selepas cukai dikenakan. Okey. Dan sekarang apabila kita nak lakukan fungsi S yang baru, kali ini ya, jangan pula anda buat total line sambung ke bawah sini. Kali ini memang tak boleh buat macam itu. Okey, sebab selepas cukai dikenakan, fungsi S dia sudah berlainan dah. Okey, tengok fungsi S dia. Yang baru punya, yang ini. Tengok, negatif 1050. Okey, ini negatif 1000 kan? Negatif 1050 itu, dia berada di atas ke ataupun dia akan berada di bawah? Negatif 1050. Dia berada di bawah. Okey, thank you. So, pastikan anda tunjuk titik sinilah. Negatif 1050. Dia sudah berada di bawah. Dan kemudian anda cuba tengok. Okey. 0.25. Ini pun 0.25. Kecerunan dia adalah sama punya. Bermaksud dia adalah selari. Jadi sekarang kita lakukan fungsi S kita yang baru punya. Okey, selari ya. Tunjuk S1. Sama dengan apa? Okey, negatif 1050 tambah 0.25Y. Itulah jawapan dia. Dan jangan lupa tunjuk anak panah. Okey, dia beralih ke sebelah kanannya. Okey, lagi satu perkara yang anda kena tunjuk. Okey,
Sila cari nilai ini berapa. Konsep dia sama. Sebab kalau melalui paksi ini, sebenarnya menunjukkan pada masa itu, tabungan dia sama dengan kosong. Jadi sekarang anda cuba kirakan. Kalau S1 sama dengan kosong. Okay, masukkan fungsi sama dengan kosong. Cari Y itu sama dengan berapa? Cuba kira sekarang. 4,200. 4,200. Yes, very good. Okay, anda sepatutnya boleh dapat jawapan ini. Cara dia sama saja. Gantikan negatif 1050 tambah 0.25Y sama dengan sifar. Dan anda selesaikan cari Y. So, itulah jawapan dia. Okey, jadi kalau minta anda lakang fungsi penggunaan dan tabungan sebelum dan selepas cukai dikenakan, inilah cara dia. Dan pastikan lakang pada raja yang sama. Jangan pula yang baru punya anda buat raja yang berlainan. Kalau you buat raja yang berlainan, memang kita tak nampak perubahan itu. Okey, jadi itu berkaitan dengan soalan C. Kita sambung soalan D. Ini sudah ya, sambung soalan D. Hitung tingkat keseimbangan pendapatan negara. Okey, kita nak cari keseimbangan dengan pendekatan agregat. So, pendekatan agregat. Apa itu pendekatan agregat? AE dengan AS. Yes, good. AEAS. Itu yang kita biasa pakai. Kalau pendekatan suntikan bocoran. Suntikan bocoran itu ringkasan yang kita boleh tulis apa? JW. Yes, JW. Dua pendekatan ini yang kita akan kaji. Okey, jadi sekarang kita sambung ya soalan D. Okey, untuk soalan D, kita akan kaji pendekatan AEAS di mana AS sama dengan AE. Okey, lagi satu pendekatan W sama dengan J. Bocoran sama dengan suntikan. Okey, tapi ingat ini adalah ekonomi 3 sektor. AS sama dengan Y. Kalau ekonomi 2 sektor, masa you belajar AE sama dengan C tambah I sahaja kan? Tapi apabila kita sudah masuk ekonomi 3 sektor, dia kena tambah G. Itulah beza dia. Okey, kemudian untuk suntikan bocoran, kalau anda tengok semula aliran pusingan pendapatan dia, bocoran, wang yang mengalir keluar. Kalau ekonomi 2 sektor adalah S. Okey, kalau J itu suntikan, ekonomi 2 sektor, dia adalah I. Tetapi apabila kita sudah masuk ekonomi 3 sektor, bocoran dia ada lagi satu komponen. Dan wang yang mengalir keluar itu, dia adalah merujuk struktur pencukaian. Tax, cukai ya. Okey, bagi ekonomi 3 sektor, wang yang mengalir masuk itu adalah merujuk perbelanjaan kerajaan G. Okey, itu adalah syarat keseimbangan bagi ekonomi 3 sektor. Okey, jadi sekarang nak cari C tambah I tambah G kan. Okey, C ini anda boleh pilih sama ada anda nak pakai yang ini ke pun boleh. Kalau anda nak laju, guna yang ini. Okey, so I akan guna, misalkan guna 850 tambah 0.75 watt. Misalkan guna yang ini. Sebab kalau anda guna yang ada YD punya, nanti sekali lagi anda kena tunjuk pengiraan. Saya nak skip step ini. Itulah sebab saya pilih yang ini. Okey, jadi bermaksud C ini sebenarnya adalah C1. Okey, di mana saya guna 850 tambah 0.75Y tambah I. I saya berapa tu? Tengok semula soalan. I 1000. G 500. Jadi sini akan jadi 1000. Sini tambah 500. Juga sama, sekarang kita akan kira untuk dapatkan fungsi AE dulu. Jadi kita jumlahkan. Fungsi AE kita akan sama dengan berapa ya? 2350 tambah 0.75Y. Okay, thank you. Okay, pastikan anda tunjuk fungsi AE ini sangat penting. Dan kemudian kita pun selesaikan, kita nak cari Y. Ini 1Y, pindah ke depan, tolak 0.75Y sama dengan 2350. Jadi sekarang kita selesaikan 0.25Y sama dengan 2350. Apakah jawapan Y anda? RM 9,400 juta. Okay, thank you. Itulah jawapan dia.
Okey, ini melalui pendekatan AEAS. Dan anda boleh nampak sebenarnya pengiraan dia lebih kurang sama dengan dua sektor sahaja. Cuma sekarang sudah tambah G. Okey, sekarang kita sambung untuk pendekatan suntikan bocorannya. Okey, juga sama S ini kalau anda nak ambil yang asal punya, yang sebelum cukai punya, yang ini, boleh saja, tak ada masalah. Tapi sekali lagi anda kena tunjuk pengiraan yang ini. Tapi kalau miss, saya akan terus pakai ini. Negatif 1050 tambah 0.25Y. So, ini adalah S1. Saya tulis ya. Negatif 1050 tambah 0.25Y. Okey. Kemudian ini hanya S sahaja kan? Tambah T. T saya berapa? Tengok semula. Bocoran saya. Apa? I punya cukai tu. 200 kan? Okey, jadi anda pun cari. Gantikan. Sini, 200. Kemudian ada I. I tadi kita sudah ada. Tulis 1000. Tambah apa? Tambah G. G kita 500. Jadi sekarang, untuk pendekatan suntikan bocoran ini, pastikan anda cari fungsi bocoran dan cari fungsi suntikan. Macam tadi, anda cari fungsi AE kan? Yang ini kan? Ini fungsi AE. So, untuk suntikan bocoran pun sama, anda kena cari fungsi bocoran dia. Ini fungsi bocoran, S tambah T. Maksudnya anda hanya buat pengkiraan ini saja. Silakan. Negatif 850. Okey, negatif 850 tambah 0.25Y. okey. Yes, ini adalah fungsi bocorannya. Okey, bagaimana pula dengan fungsi suntikan dia? 1500. Okey, thank you. So ingat, pastikan anda tunjuk yang ini. Ini fungsi bocoran, ini fungsi suntikan. Tadi punya ini fungsi AE. Kita perlu tunjukkan maklumat ini. Okey, sekarang kita pun selesaikanlah. 0.25Y sama dengan 1500 tambah 850. Okey, kemudian kita akan dapati bahawa 0.25Y macam tadi anda sudah beritahu 2350. Tengok, sudah sama kan? So sekali lagi kita dapat buktikan bahawa tingkat keseimbangan pendapatan negara kita adalah 9,400 juta. Jadi ingat, sebenarnya tak kisah anda guna pendekatan AEAS ke ataupun pendekatan JW, jawapan yang anda dapat mesti sama guna. Cuma kalau ekonomi dua sektor, syarat keseimbangannya sudah jadi berlainan sikit. Okey, kita sudah selesai untuk perbincangan soalan D ini. Sekarang kita nak sambung soalan E. Berdasarkan jawapan D, kiraan yang kita tunjuk tadi, lakar raja keseimbangan pendapatan negara. Jadi jawapan kamu untuk D ada dua pendekatan kan? AEAS dan juga ada JW. Bermaksud nanti jawapan kamu untuk E ini iaitu lakaran raja, anda juga kena tunjukkan kedua-dua pendekatan ini. Okey, sekarang Miss tunjukkan untuk E. Konsep dia sama seperti fungsi penggunaan dan tabungan. Fungsi penggunaan ke atas kan? Jadi fungsi pendekatan AEAS pun ada di atas, JW berada di bawah. Okey, ini asalannya. Okey, sekarang Miss nak tanya, paksi Y ini apa yang perlu dilabelkan? C. Sekarang kita bukan lakar fungsi penggunaan. AE. Okey. Sini? Y. Okey, thank you. Sekarang yang ini pula, apa yang perlu dilabelkan pada paksi Y sini? W. W sahaja ke? Ada J. WJ. Sini? Y. Okey, thank you. Juga sama, sekarang kita akan sediakan satu garis ataupun kilok yang 45 degree punya, mula daripada asalan. Okey, dan anda boleh nampak 45 degree itu maksud separuh, jadi kita labelkan Y sama dengan AE. Seterusnya, kita nak sediakan fungsi AE. Fungsi AE itu rujuk pengkiraan anda. Tengok.
2350. Jadi anda agak-agak 2350 itu berada di mana? Okay, let's say katakan dekat sini. Jadi anda pun tulis 2350. Tunjukkan fungsi AE dia. Okay, masukkan fungsi AE sama dengan 2350 tanpa apa? Tengok semula pengiraan kamu. 0.75 watt. Okay. Dan kemudian saya pernah beritahu Y sama dengan AE ini sebenarnya AS. AS bersilang dengan AE. Kan ini keseimbangan pendapatan negara. Jadi labelkan E. Buat dotted line. Sambung ke bawah. Tengok. Pendapatan kita berapa keseimbangan dia? 9,400. Okey, jadi kita pun tulis 9,400. Okey, sambung buat dotted line ke bawah. Labelkan siap-siap 9,400. Sebab kalau berdasarkan jawapan kamu, pengiraan kamu tadi kalau suntikan bocoran, ya sama 9,400. Okey, cuma sekarang kita akan lakar fungsi suntikan dengan fungsi bocoran ini. Okey, kita lakar fungsi suntikan dulu. Tengok ya, fungsi suntikan kita bukan hanya ada I saja, dia juga ada G. Berapa dia? 1,500. Okey, jadi sekarang kita pun tunjukkan. Okey, 1,500. Okey, agak-agak dekat sinilah. Okey, jadi saya pun tunjukkan 1,500. Ingat, okey, dia adalah selari dengan paksi pendapatannya. Okey, dan kemudian anda tulis I tambah G. Bukan saja I dah. Kenapa? Sebab sini kan ada G kan? Jadi kena tunjuk G sekali. Okey, kemudian tentukan tingkat keseimbangan dan anda pun sudah tahu pendapatan keseimbangan 9,400 kan? Dan fungsi suntikan kita yang ini. Jadi titik ini merupakan titik keseimbangan. Labelkan E. Okey, maksudnya fungsi bocoran kita akan melalui titik sini. Kita kena cari satu titik lagi. Tengok fungsi bocoran anda. Negatif 850. Okey? Negatif. Ini kosong kan? Negatif 850. Maksudnya dia berada di bawah sinilah. Okey, jadi buat satu titik sini, labelkan negatif 850. Dan sambungkan titik ini dengan titik ini adalah fungsi bocoran kita. Okey? Okey, selepas itu tulis S. Bukan S saja tapi S tanpa T. S tanpa T kita berapa? Tengok yang ini bocoran kita. Ini ya, S tanpa T. Okey? Negatif 850 tanpa 0.25 watt. Isikan. Negatif 850 tanpa 0.25 watt. Okey. Sekarang kita nak semak jawapan kita betul ke tidak. Okey, first anda cek dulu. AE, okey, fungsi AE. Tengok semula 2350 tanpa 0.75 watt. Okey, ini sudah ada. So, betul pendapatan kita pun okey. Okey, lepas itu yang ini bersama 9,400 fungsi suntikan kita. Tengok, adakah I tambah G ke? Double check. Ya, I tambah G. Okey, suntikan dia berapa? 1,500. I tambah G, 1,500. Okey, lepas itu fungsi bocoran kita. S tambah T. Okey, pastikan ada dua ini. Negatif 850 tanpa 0.25 watt. Sudah lengkap dah. Semua benda pun ada. Okey, sekarang nak semak jawapan itu, tengok gap sini. Dari sini ke sini, 2350 kan? Sekarang anda semak yang ini juga. Adakah beza kat sini 2350? Cuba kira kan? 1,500 tambah dengan 850. Betul tak jawapan dia? Sama tak? Sama ni. Kalau sama bermaksud lakaran raja anda sudah lengkap lah, sudah tepat. Okey, memang tepat sekali dah. Okey, jadi kita pun telah selesai bincang soalan kuantitatif 5 ini. Okey.